Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, hari ini syukur pada Allah kita dapat meneruskan lagi pengajian kita tentang kaedah nahwu ringkas yang bolehkan kita ada kemahiran asas untuk mengenal kalimah dan juga menterjemah kalimah. Saya minta tolong Nura ke Sabri tolong tutup lampu yang depan ni, yang kiri sekali. Okey. Baik, kita buka skrin kita, kita share. Okey. Tak boleh tak. Okay. Ya. Ya, kita sambung. Hari ini kita akan sambung ke topik baru. Semalam kita dah selesai tentang ya. Ada nak soalan Ada soalan ke mengenai latihan semalam? Semalam kita buat latihan tentang jantina dan bilangan. Jadi bila kita cerita pasal isim, isim ni kan kita dah belajar tentang isim. Isim, bila kita dah kenal isim, setiap isim mempunyai maklumat bilangan dan jantina tertentu. Jadi hari ini kita nak pergi kepada bilangan dan jantina isim ini, dia boleh juga dalam bentuk kata nama, lebih daripada satu kalimah. Maknanya dia gabungan dua kalimah atau lebih. Ini hari ini yang kita nak buat ni. Frasa nama dan frasa sifat. Jadi dalam frasa nama atau frasa sifat tu masih lagi mengekalkan, dalam frasa nama ni dia mesti ada bilangan, dia ada juga jantina, dia juga ada bentuknya. Sama ada frasa nama tu berbentuk, frasa nama ataupun sifat ni berbentuk makrifah. Okey, kalau kita kata isim kan, maknanya ada tiga perkara yang kita dapat tahu. Satu, bentuknya. Bentuk isim walaupun dia frasa. Kemudian jantina isim dan juga bilangan isim. Tiga-tiga perkara ni akan kita dapati. Bilangan. Nak recap lagi? Okey ke? Tak apa kot, kita terus ya. Frasa nama, kita namakan dia sebagai tarkib idhafi, dan frasa sifat ialah tarkib wasfi. Nama dalam bahasa Arab lah. Maknanya frasa nama ataupun frasa sifat adalah gabungan dua atau lebih kalimah. Kalimah apa? Kalimah isim juga. Kedua-duanya adalah sebahagian daripada kata nama ataupun isim. Jadi frasa nama, kalau biasa yang basicnya frasa nama dia dua kalimah. Ada dua kalimah, satu kalimah awal yang juga dipanggil nama dia mudhaf. Tak ingat mudhaf ni tak apa, tapi kalimah awal ni ialah isim cacat. Perhatikan skrin ni, saya tengah cerita ni, saya tengok skrin. Saya sambil membuat menggunakan pen ni dan saya tunjuk di skrin lah. Jadi kalimah awal, frasa nama ataupun tarkib idhafi adalah terdiri daripada dua atau lebih kalimah isim. Tapi kalimah awalnya tu adalah biasanya isim cacat. Isim cacat ni apa? Masa kita belajar tentang bentuk isim, kita dah kenal dah. Isim cacat, apa dia punya ciri dia? Saya tengok skrin ni, boleh sekali je sambil-sambil jawab. Sama-sama dalam jawapan pun boleh. Tiada tanwin dan alif lam. Tiada tanwin dan tiada alif lam. Tiada alif lam dan tiada tanwin dan alif lam. Betul. Ini kalimah yang awal. Kalimah awal dia. Kita kata dia terdiri daripada dua kalimah kan. Satu atau ni yang pertama, ini yang kedua. Dia boleh jadi lebih daripada dua pun. Tapi yang pertama tu, kalimah awal tu isim cacat. Mana isim cacat ni dia tak ada alif lam ataupun dia tiada tanwin. Kalau isim yang sempurna,
sama ada dia ada alif lam ataupun dia ada tanwin. Contoh kita kata al-kitabu. Al-kitabu. Ini sempurna. Ataupun kitabun. Ini sempurna. Ini sempurna, ini sempurna. Kalau tak ada kitabu sahaja, maknanya ini isim yang tak sempurna, isim cacat. Jadi kerana dia ni tak sempurna, dia perlu bersandar kepada isim yang lain. Maknanya isim yang sempurna, isim lengkap yang lain. Dan isim lengkap ni dia mesti kalau boleh baris, kita nampak baris dia tu harakat dia mesti di dalam kedudukan majrur, iaitu dengan bertanda harakat dia kasrah ataupun tanwin, ataupun dia macam ni lah, sama ada dia macam ni ataupun dia dengan ya. Macam itulah, dia mesti majrur. Tapi maknanya apa saya nak kata ni? Kejap. Okey, nanti aku takut terconfuse pula. Jadi kalau isim cacat ni, isim cacat, kita ulang sikit Isim cacat dia mesti bersandar kepada isim yang sempurna. Sama ada isim sempurna tu dalam bentuk ada alif lam ataupun dalam bentuk tanwin ataupun dhamir ataupun isim mabni yang lain. Okey, dhamir tu apa? Ganti nama. Kata ganti nama. Ya. Isim mabni yang lain maksudnya selain daripada dhamir? Macam kata tunjuk yang haza, hazihi tu. Ini kita boleh rujuk dekat muka surat berapa? Siapa ingat lagi? Sebelum ni kita dah belajar. Pelajaran 18. muka surat 18. Kita nak tengok balik semula apa isim mabni ni. Atau dalam erti kata lain kita kata isim kaku. Isim kaku apa dia? Kita tengok dalam muka surat 18. Jadi kita boleh rujuk di situ. Itu yang dikatakan isim yang sempurna. Isim makrifah. Isim makrifah tu semua dikira sempurna lah. Walaupun dia tak ada alif lam juga. Sebab dia memang rupa dia macam tu. Isim makrifah yang selain daripada alif lam. Dhamir dan juga isim kaku yang lain. Jadi isim cacat ni, dia mesti bersandar kepada isim sempurna. Untuk dia bersandar tu, dia perlukan 3 daripada 9 harfujar yang kita pelajari. 3 ni je, iaitu harfujar apa? Sebutkan kalau kita daripada apa dia perkataan dia? Min. Bagus? Okey. Kalau daripada ialah min. Kalau di dalam? Si. Bagi li. Bukan la dia li. 3 ni je. Min, fi ataupun li. Jadi kerana huruf jar inilah sebenarnya yang menyebabkan isim yang sempurna ni tadi menjadi majrur ataupun menjadi baris kasrah. Itu dinamakan dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni maksud dia tempat dia bersandar tu, yang disandarkan kepadanya. Kalau kita faham mudhaf ni yang bersandar. Mudhafun ilaih, dia kalau kita tulis Arab dia ialah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Ilaih ni mana ada, ingat lagi harfujar dia? Ingat tak? Ilahi. Jadi mudhaf yang bersandar kepadanya. Tempat yang disandarkan. Ni mudhaf ni yang bersandar. Isim cacat dia mesti bersandar kepada isim sempurna. Untuk bersandar dia perlu ada penambahan harfujar. Jadi bila ada harfujar menyebabkan kalimah akhir tu menjadi majrur. Sama ada majrur dengan kasrah ataupun tanwin ataupun tanda majrur dia adalah ya. Okey, kita tengok contoh. Mudhafun ilaih. Short form untuk mudhafun ilaih. Ada soalan daripada kawan di kelas. Apa MIL ni? MIL ni adalah mudhaf M. Lepas tu kita kata IL lah. Kita nak senangkan tu. Kod dia. Kepadanya. Betul. Ilaih maksud kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Jadi mudhaf yang bersandar. Mudhafun ilaih yang tempat mudhaf ni bersandar lah. Jadi kat sini contoh fadlullahi. Fadlullahi. Jadi ni isim cacat. Ini kalimah awal. Jadi dia bersandar kepada
isim makrifah Allahi, lafzul jalalah. Jadi makrifah kat sini. Untuk dia bersandar tu, kenapa dia baris kasrah? Sebelum ni kita belajar kalau baris kasrah ni mesti ada harfu jar. Tapi tak ada pun harfu jar. Maknanya harfu jar tu dalam segi bahasa Arab dia dah dihilangkan. Jadi kita ni tambah, sebab itu kita tambah dalam kurungan daripada. Sebenarnya ada di situ Ada maknanya kat sini ada min. Kurniaan daripada Allah. Yang ini yang perlukan kita faham. Kadang-kadang kita kena tengok tafsir, kadang-kadang kita kena tengok terjemahan daripada maksud min tu. Tapi kat sini kita bukanlah kerja kita yang tu. Kita nak terjemah je. Kita boleh terjemah je. Kalau kita salah, kita betulkan. Kalau kita buat kesilapan, kita betulkan. Contohnya kita tersalah, kita letak li, kurniaan bagi Allah. Jadi kurniaan untuk Allah ke? Tak ada. Tak perlukan kurniaan, kita yang perlukan. Jadi kat situlah terjemahan tu jadi berbezalah sedikit. Kurniaan daripada Allah. Yang tepatnya daripada Allah. Fadlullahi. Sebab itu kita letak daripada tu. Menunjukkan ini adalah satu frasa nama. Apa dia punya kata inti? Allah ke fadlu? Kata inti dia fadlu atau Allah? Kata inti maknanya the main noun ataupun the head noun. Kata nama yang fokus kita tu. Fadlu. Maknanya kurniaan itulah dia punya subject of the noun ni. Frasa nama ni subjek dia fadlu. Kita nak kena bezakan dua perkara ni. Sebab contoh lagi, ghamaratil maut. Ni sama juga. Contoh dia kita nak kenal dia macam ni je. Yang pertama ni isim cacat. Dia bukan makrifah, dia bukan nakirah. Nampak macam nakirah tapi dia tak ada tanwin pula. Jadi dia bersandar kepada alif lam. Makrifah dengan alif lam. Jadi terjemahan dia kesengsaraan daripada kematian. Yang itulah. Tu kenapa kena tambah daripada tu? Kerana sebenarnya di sini ada harfu jar. Yang penyebab kepada ni menjadi baris kasrah. Jadi ini menunjukkan bahawa dia ni merujuk kepada satu perkara iaitu kesengsaraan. Qamarat. Ni sebenarnya kena terjemah dua kali ni. Kesengsaraan, kesengsaraan. Sebab ini apa? Qamarat ni? Jamak muannas. Muannas salim. Daripada kematian tu ada macam-macam jenis kesengsaraan. Harfu jar dia tak ada. Memang frasa nama dalam bahasa Arab bila mudhaf dan mudhafun ilaih tu kita tak nampak harfu jar dia. Itu kita kata harfu jar tu dia mahzuf, dia hilang. Tetapi kita dapat tahu kerana ada baris kasrah tu selepas fadlullah ni, selepas harfu jar mesti baris kasrah kan. Jadi apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Ini kita akan dapat faham lagi bila kita belajar tentang fi'il. Sedikit tentang fi'il nanti. Saya akan tunjukkan perbezaan. Dia tak ada jar. Patutnya ada jar kan? Tapi jar dia kat mana? Ini nak menunjukkan ini adalah frasa nama. Maknanya dia satu kalimah. Dia sebenarnya satu benda yang dirujuk walaupun dia terdiri daripada dua kalimah. Faham maksud frasa? Frasa, dia bukan ayat, dia bukan juga satu kalimah, tapi dia frasa yang merujuk pada satu. Contoh, saya ambil contoh macam kita cakap baju kan. Kalau kita kata baju sekolah contohnya. Baju sekolah. Kalau baju sekolah, kita cerita pasal sekolah ke kita cerita pasal baju? Baju. Jadi macam itulah. Ini maknanya baju untuk sekolah. Maknanya dalam bahasa kita tu, kita dah faham bahawa kalau baju sekolah maknanya baju li sekolah. Baju bagi kegunaan sekolah. Baju untuk pergi sekolah. Macam itulah. Adakah ini frasa sifat? Bukan. Sebab frasa sifat dalam bahasa Arab dia ada pula ciri-ciri yang lain. Okey, faham? Lagi apa? Macam perkataan-perkataan macam ni dalam bahasa Melayu. Bas kilang.
Bas tu cerita pasal bas. Bas nak pergi kilang. Bas ni khusus untuk kilang. Macam itulah. Okey, kemudian ghairil maghdub. Ada kalanya takut terlupa pula. Ada kalanya bertiga-tiga boleh. Tentang perkataan-perkataan ni, okey saya tunjukkan contoh macam inilah kalau frasa ni. Contoh perkataan dia ada beza. Kalau kita faham mudhafun ilaih ni 3 harfu jar tu, okey ini kita tulis sebelah sini kalimah awal. Ini ataupun mudhaf. Di sini kalimah akhir. Ataupun dia punya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Okey, MIL. Selalu kita dengar macam perkataan kitab kan? Kitab. Saya sukalah guna contoh ni lah. Okey, kitab. Kitabu. Ni mudhaf. Dia isim ni cacat. Jelas tak? Kitab. Okey, kita mudhafun ilaih dia kena bersandar. Katakanlah kita bersandar kepada perkataan Allahi. Jadi dia bersandar tu dia perlukan min ataupun fi ataupun li. Mana yang paling sesuai? Min, fi, li. Kalau kita kata kitabu, kalau minallah, dia sebenarnya kalau sepatutnya kalau dia sempurna, dia jadi macam ni. Kitabun minallahi. Jadi kalau sempurna macam itulah. Kitabun minallahi. Min tu ada. Sekarang bila min tu tak ada, ini pun tak ada. Dia akan jadi macam ni. Dia jadi bila kata perasaan nama, dia kata kitabullahi. Jadi yang paling sesuai dekat sini apa? Min ke fi ke li? Kitab daripada Allah. Yes. Min. Kitab daripada Allah. Katakanlah kita kata bukan, saya ambil perkataan yang sama juga. Kitabu. Sekarang ni kalau kita baca kan kitab ni baris bawah. Kitabu tauhidi. Mana yang paling sesuai? Min ke fi ke li? Apa yang kat tengah ni? Kitabu, maknanya kita tahu kitab ni terjemah dia apa? Buku. Kitabu at-tauhid. Fi lah. Paling sesuai fi. Kitabu fi tauhid. Maknanya fi dekat sini maksud dia mengenai. Tu saya kata kita kena pilih, kita tengok kepada kesesuaian ayat dan apa yang memang dah terjemahan dia begitulah. Mana satu lagi bahasa Arab. Lagi kalau kita kata kitabu al-ustazi. Jadi kitab li. Paling sesuai li lah. Kitabulil ustazi. Itu yang kata ada 3 ni. Salah satu daripada 3 dia ni. Belajar sampai mana pun bila belajar bahasa Arab, mudhaf dan mudhafun ilaih, dia akan 3 ni je yang menjadi huruf jar yang sebenarnya dah dihilangkan ataupun dimahzufkan daripada frasa nama tu. Kalau tidak dia jadi 3 perkataan. Maksudnya sama kalau kita kata kitabum. Banyak dalam Quran kan? Kitabum minallahi. Adalah dia. Jadi dia nak gabungkan, buangkan min tu, kitabullahi. Mana pergi min tu? Dah hilang, ini pun hilang. Macam itulah. Pendeklah sikit. Jadi isim cacat tu dia mesti bersandar. Understood dah dia bersandar. Jadi sebablah kenapa tanwin, kenapa pula tak tanwin, itu kita akan belajar kemudian. Tapi for now, kita punya tujuan tadi apa? Kita kenal mudhafun ilaih, jadi kita terjemah, kita tambah terjemahan tu yang sepatutnya ada di situ untuk pemahaman kita. Tapi kalau kita salah faham pada perkataan ni, maknanya salah pilih, terjemahan kita boleh jadi lari sikit. Lari sikit lah. Kitabu fi tauhid. Macam kita kata kitab bagi tauhid, dia jadi macam tauhid tu orang pula. Macam itulah. Ya?
kasrah. Beza kasrah ni pula, ghamrarati ni mungkin kita kan kita potong, kita ambil satu perkataan ni, probably dekat depan dia ni ada fi'il ataupun ada harfu jar. Itu kita kena faham, kita ni cuba buat satu kalimah je. Kita tengok dalam ayat dia boleh juga jadi ghamaratu. Ghamaratul mauti. Yang penting mudhafun ilaih ni mesti baris kasrah. Kalau kita nak tahu dia mudhafun ilaih, dia baris kasrah. Yang dia baji kasrah tu lain lah, benda lain lah pula. Mudhaf ni boleh, maksudnya, okey saya faham apa yang Cik Rohaimi tanya tu, maknanya mudhaf ni mesti baris dhammah ke? Tak, dia boleh jadi baris fathah, dia boleh jadi baris kasrah, dia boleh juga jadi baris dhammah. Mudhaf ni tak terlibat dengan baris tu, melainkan bila kita tengok di dalam ayat lah. Tapi mudhafun ilaih mesti baris kasrah. Ya? Okey, yang online macam mana? Boleh follow setakat ni? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Ada sesiapa yang nak saya ulang, sila bagi tahu ya. Okey, seterusnya. Ghairil maghdubi. Tengok juga. Ghairi isim cacat. Jadi dia mesti bersandar kepada isim alif lam. Bukan daripada yang dimurkai. Bukan daripada yang dimurkai. Perhatikan mudhafun ilaih baris kasrah. Yang ini dia bersandar dengan, seterusnya qablika, dia bersandar dengan isim dhamir, sebelum daripada engkau. Kalau cakap sebelum bagi engkau boleh? Boleh juga. Boleh juga. Tapi yang lebih tepat sebelum daripada lah. Kalau kita cakap pasal masa, sebelum dari engkau. Macam tu. Tijaratuhum. Tijaratuhum, perniagaan bagi mereka. Ini yang paling sesuai ialah li. Tak ada. Ini perkataan ni bukan li. Ini perkataan ni kalau kita pisahkan, dia sebenarnya ada dua, iaitu qabli, macam sunat qabliyah. Lam tu memang dalam perkataan tu sendiri. Mudhafun ilaih kita tak nampak dia punya harfu jar tu ya. Sebab itu kita gugur terjemahan dia dalam kurungan. Dia sebenarnya ada dua, qabli dengan ka. Kenapa qabli ni? Kalau kita ingat ayat surah 2, unzila ila apa? Wa walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa min qablika wa ma unzila. Allahu akbar. Allahu akbar. Bila nak ingat dia ingat. Astagfirullah. Jadi betul. Betul teacher cakap tu. Wa ma unzila. Ni sebenarnya daripada sini. What happened? Okay. Ni qablikanya ni sebenarnya. Jadi dia ni jadi li sebab qabli sebab min. Mudhafun ilaih je. Okey, kita nampak ni. Kita kenal ni mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi terjemahan macam mana? Kena terjemah kena terjemah dengan tambah itulah, kena tambahan bagi. Macam ni mithla qaulihim, ada dua mudhaf. Jadi mithla bersandar kepada yang ni, dia bersandar kepada frasa nama yang memang dah makrifah. Qaulihim, ni dua, qaulihim. Jadi dia pula bertumpang lagi bersandar di sini. Yang qauli bersandar dengan him. Jadi mithla dapatlah bersandar kepada qaulihim. Terjemahan. Yang ni kenapa dia baris atas? Akan yang seumpama bagi, sini kita tambah, bagi ucapan ataupun dalam ucapan, paling sesuai kat sini dalam ucapan bagi mereka. Ada penambahan mudhaf tu juga. Okey. Nampak ke? Mudhafun ilaih dia ka. Qabli dia mudhaf. Yes, betul. Qabli, mudhaf. Mudhaf mesti yang awal. Mudhaf tu yang di awal, yang di kanan. Ini mudhafun ilaih. Cuba tengok skrin. Qabli, mudhaf,
ka tu mudhaf ilaihnya. Tu kita kata tu yang sebelah ni mudhaf tu. Jadi terjemahan kita tu, yang penting kita terjemahan kita. Okey, bezakan jap ka kan isim mabni, dia kan dhamir. Dhamir engkau, maksud dia dhamir. Kalau dhamir dia tak ada masalah, dia memang dia macam tu je, dia tak ada berubah baris tu. Ka maksud engkau. Kita tak boleh kata kau beli anta, tak boleh. Kita tak boleh tukar pula kau beli ki. Kalau kau beli ki tu maksud dia perempuan. Dah kita ubah pula Quran ni. Tak boleh. Ni kau beli ka. Isim mabni, yes. Inda rabbihim. Okey, kita selalu jumpa perkataan ni kan. Inda rabbihim, inda rabbihim. Jadi inda ni mudhaf. Ni mudhaf, jadi dia bersandar kepada frasa nama yang lain. Satu frasa nama. Jadi yang ni dia bersandar, yang Rabbi ni bersandar pula pada isim makrifah yang lain. Jadi kita boleh tentukan, di sini kita boleh tentukan sama ada ia makrifah ke, nakirah ke, satu frasa nama ni. Jadi satu frasa nama ni keseluruhannya. Frasa nama ni makrifah ke, nakirah ke, kita boleh tentukan. Dia jamak ke, dia muannas ke, dia muzakkar ke, pun kita boleh tentukan berdasarkan satu, seluruhnya. Kalau kita nak tentukan, kita kena tengok semua. Macam ni kita kena tengok semua ni. Kalau kita nak tentukan 3 maklumat tadi. Pada awal saya cerita tentang bentuk dia kan. Apa bentuk dia, apa dia punya jantina, apa dia punya bilangan. Jadi kita tentukan tu. Kita boleh tentukan berdasarkan apa? Kita nak tentukan mengikut contoh tijaratuhum ni. Apa bentuk dia agaknya? Bentuk dia apa? Nakirah. Nakirah sebab kita akan tengok. Tijarah. Kita tengok Tijarah. apa yang dia bersandar kepada siapa. Ingat tak lagi kita belajar makrifah nakirah? Dia akan bersandar kepada makrifah kan? Jadi dia adalah Mabni. makrifah. Dia makrifah. Kalau dia punya bilangan, dia punya jantina, Perempuan. dia perempuan. Betul. Perempuan. Dia punya bilangan? Satu. Macam itulah. Betul. Perniagaan bagi mereka. Bentuk dia makrifah. Nak tentukan makrifah dengan nakirah, kita tengok apa yang di sebelahnya. Ini masih lagi kita gunakan apa yang kita dah belajar masa kita belajar tentang bentuk isim. Surat berapa tu? Okey. No worries. Kita sekarang nak bezakan sikit je. Okey, kadang-kadang memang payah sikit lah. Mula-mula ni macam nak faham tu, macam nak terjemah. Tapi kalau kita nampak frasa sifat, dua-dua ni kata nama. Frasa sifat pula pun begitu juga. Dia ada terdiri daripada 2 kalimah atau lebih. Makna kalimah awal dia isim lengkap. Perhatikan. Selalu tengok skrin kalimah awal isim lengkap. Kalimah akhir pun isim lengkap. Jadi kalau isim lengkap, dua-dua isim lengkap yang meniru baris, jantina, bilangan dan bentuk isim sebelumnya, dalam terjemahan kita tambah yang. Dalam terjemahan kita tambah yang. Yang mana kita tambah yang menunjukkan sifat. Contoh, ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah. Jadi negeri kita tambah yang al-akhirah, yang kemudian. Ini yang kita kata dia mesti meniru apa? Meniru baris, maknanya baris akhir. Baris akhir dia mesti sama. Ini frasa sifat. Berbeza dengan frasa nama. Terjemahan dia pun jadi lain sikit, betul tak? Kalau kita kata fadlullah ni tadi, kurniaan yang Allah kan salah. Tak betul. Kalau kita kata negeri daripada akhirat, kadang-kadang betul. Tapi dalam hal ni dia sifat, tak boleh lah kita kata negeri bagi akhirat. Sebab dia punya terjemahan ni, sebab dia ni dua-dua isim lengkap. Okay? Isim lengkap maknanya dua-dua makrifah. Sini makrifah, sini pun makrifah. Yang kedua pun makrifah. Baris akhir. Kat sini doma, sini pun doma. Jantina. Di sini dar ni sebab memang dia isim tu nak muannas hakiki, jadi di sini pun ikut.
ikut juga, muannas juga. Dia mesti sama. Bilangan dia dan juga jantina dia akan sama. Dia meniru. Jadi yang ni kita tambah yang. Negeri yang kemudian. Jadi dua-dua ni adalah bentuk dia apa? Makrifah ke nakirah? Makrifah ke nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Okey. Ma'rifah. Jantina dia? Mu'annas. Mu'annas. Perempuan. Tengok salah satu yang tu. Kemudian Perempuan. bilangan? Satu. Satu. Mufrad. Mufrad. Bagus. Macam itulah. Fasal sifat lebih senang nak kenal lah. Bila kita dah kenal fasal sifat dan lepas tu kita memang boleh kenal perasaan nama. Azabun azimun. Tengok. Ni isim apa? Isim Nakirah. nakirah. Jadi yang kedua tu mesti nakirah juga. Azim. Azabun azimun. Jadi kita boleh tambah yang. Kita tambahlah yang bila kita nampak sifat. Kalau tak ada yang ni, kita siksaan dahsyat. Dia tak sempurna lah. Jadi terjemahan tu kurang kemas lah. Jadi siksaan yang dahsyat. Azwajum mutahharatun. Pun sama juga. Azwajun. Macam mana dia sama dengan dia ni? Sebab apa dia sama? Dia mesti meniru perempuan dengan perempuan. Ini sebab ada tamar butah. Ini sebab apa? Maknanya ni Tanwin. bukan sebab tanwin. Kalau tanwin tu nakirah, nakirah, ini nakirah, okey dia dah tiru, jadi kita nak tambah yang ni. Ada kecil. Sebab ada alif kecil, Ada bukan. kecil. Sebab ini jamak taksir. Jamak taksir perempuan. Jamak taksir mesti perempuan. Sebab tu kita ataupun kalau tengok terjemahan dia kita gandakan. Jadi dia jamak taksir. Jamak taksir kan tak ada formula. Tapi kat sini boleh menjadi indikator lah untuk kita. Yes. Dia sama, ini sama, jadi maknanya ni perempuan, ni pun perempuan. Dia mesti meniru. Ni maknanya sifat. Ni kita tambah yang. Pasangan-pasangan yang disucikan. Teacher, macam mana nak kenal benda tu jamak ataupun mufrad? Jamak ataupun mufrad. Kelas semalam. Dapat masuk? Dapat sempat tengok rekod? Semalam tak. Tak Oh okey. Memang dia macam kena linear sikit kalau kena follow ni. Kalau tidak memang jadi Blur. confused. Tapi okey, kalau saya teruskan dulu yang ni, nanti kita come back to that after kita dah selesai yang topik hari ni ya. Boleh? Atau ada Boleh. lagi apa lagi yang rasa perlu ulangan yang tu? Macam mana nak kenal? Okey, cara simple je, saya ulang je dekat sini. Saya tak buka yang kita dah buat tu. Bila ada biasanya bukan kemestian dia ada muannas ni, kita tahu dia perempuan apabila dia ada ta marbutah. Lagi satu, kalau jamak taksir mesti perempuan. Dia jadi perempuan. Tapi kalau dia satu je, dia mufrad, mufrad ni susah juga nak tengok tanda dia. Melainkan kita biasa. Tapi kalau duaan, dia ada tambah alif, nun, baris kasrah. Ni tanda dua, ada tambah alif, nun, baris kasrah. Mana sebelumnya ada perkataan isim kan? Contoh kitab. Jadi kalau tambah alif, nun, baris kasrah, dia jadi kitabani. Tu kita tahu dia dua. Macam itulah. Itu secara macam ulang yang semalam. Tapi untuk siapa yang tak datang, boleh tunggu sekejap lagi. Saya habiskan dulu di topik. As-siratal mustaqimah. Jadi ni jalan. Dia sama. Ni bentuk dia apa? Bentuknya? Makrifah. Jadi kedua ni pun makrifah. Yang pertama ni baris fathah. Yang akhir pun baris fathah. Jadi dia meniru. Ini untuk lelaki. Yang ini pun muzakkar lelaki. Jadi kat sini nampaklah jelas dia adalah frasa sifat. Jadi kita bila terjemah tambah yang. Ni belajar nahu ni yang masuk-masuk dalam kurungan ni nahu yang kita pelajari tu. Jadi terjemahan kita tu kita yakin kita terjemah ni berdasarkan nahu. Kita bukan agak-agak. Dia tak ada agak-agak dalam Quran, tak boleh nak agak-agak. Samanan qalilan. Jadi samanan. Kalau sifat ni dia akan ikut je, dia ikut je. Samanan
Jadi kat sini nak tambah sedikit, dia mesti sama. Samanan qalilan, harga yang sedikit. Bentuknya bentuk nakirah. Jadi dia punya apa nama? Jantina lelaki. Bilangan Satu. Tentulah. Jadi tak bolehlah kita terjemah harga-harga. Ayatim bayyinatin. Ayatim bayyinatin. Jadi dia ada apa dia punya ayatin bayyinatin, maknanya ayatin bayyinatin. Jadi ini nakirah ke makrifah? Nakirah. Jadi kat sini sebab tanwin kan, akhir dia pun sama, ayatin bayyinatin. Kemudian dia punya jenis dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Alif ta. Alif ta. Jadi alif ta juga menunjukkan dia jamak ke muannas ke mufrad ke musanna? Jamak. Jamak. Dia mesti meniru. Jadi ayat-ayat yang jelas. Manakala tapi sifat kita tak payah pula gandakan bila dia sifat. Kalau dia sifat, kita kena terjemah dia seperti sifat lah. Tak boleh pula kita kata ayat-ayat, keterangan-keterangan. Dia bukan macam tu. Dia mesti kita terjemahkan, kita tambah yang, ayat-ayat yang terang. Kalau kita nak kata keterangan, kita gunakan perkataan keterangan, ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang jelas. Bayinat. Okay, contoh yang ni pula. Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Jadi dia lebih daripada dua. Daripada kata yang asal ni tadi, daripada yang awal, kalimah awal. Lebih dari dua, lebih dari, dia boleh jadi lebih daripada 3, 4 pun boleh. Jadi untuk sifat. Ni main dia, Allahi, Allah. Jadi tambah yang maha pemurah. Itu yang kata tu, yang ni sebenarnya disebabkan dia tu sifat. Yang maha pemurah. Jadi bila kita sebut, bila kita cakap nama Allah, Allah yang maha pemurah, kita dah describe, kita menceritakan sifat Allah, sifat-sifat. Selalu kan kita sebut gitu. Sebabnya mana dia punya subjek dia tu? Allah. Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jangan taruh dan, tak boleh taruh dan. Sebab tak ada perkataan dan. Tak ada dan kat situ. Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dia cara dia macam ni je. Bila kita dengar banyak sangat teacher ni, dia punya teori tu, rasa pening. Dia nak tahu kita dapat ke tidak. Kita Ya, Kak Nur. Ya? Ya. Ya. Okey. Masuk dalam recording tu. Okey, jadi kita tengok latihan. InsyaAllah bila kita tengok latihan, kita boleh bezakan. Okey, let's do it together slowly. Boleh? Kita buat sama-sama, kita buat pelan-pelan. Latihan 11, frasa nama dan frasa sifat. Kenal pasti frasa di bawah dan tandakan MIL untuk frasa nama atau SIF untuk frasa sifat. Macam contoh, masajidallahi. Masajidallahi. Okey, jadi kita tengok frasa ni mudhafun ilaih. Macam mana kita tahu? Sebab di awalnya ada isim ni cacat, dia tak ada alif lam, sedangkan yang ni alif lam. Keduanya kita boleh tengok yang kedua tu. Kalimah yang kedua tu baris kasrah. Masajidallah. Jadi masajidallah, kalau mudhafun ilaih, dia tak perlu meniru. Dia tak perlu meniru satu sama lain, tak semestinya. Macam ni jamak taksir ni, masajidah. Kalau masjid satu, masajid banyak. Okey, kita cuba dekat sini kan. Frasa, ini frasa mudhafun ilaih. Bentuk dia, macam mana kita nak tahu dia khas ke am? Macam mana kita nak tahu dia am ke khas? Alif lam atau tanwin. Okey, pada frasa, dalam frasa macam ni kita nak tahu. Dalam frasa ni, macam ni kita tahu dia ni adalah nama khas atau am. Sebab dia ada dua kalimah. Macam ni kita nak tahu dia am atau khas. Ingat lagi tak? Kita tengok apa? Nak tanya Nura. Nura ingat tak Nura? Kita belajar frasa nama. Macam ni kita tahu dia am ke khas?
Okey, Nura cakap ni am ke khas? Nura kata frasa nama ni am ke khas? Khas sebab apa? Sebab tempat sandar dia. Kita tengok mudhafun ilaih dia. Kita tengok mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia makrifah, maknanya frasa nama ni adalah isim makrifah. Frasa nama makrifah. Jelas tak? Jadi masjid, terjemahan dia bagi Allah. Jantina dia, nak tahu jantina, kita tengok yang kalimah yang saya tengah tulis ni. Saya tengah circle ni. Jadi kalimah yang apa ni? Kalimah yang bukannya yang pertama, yang awal. Yes. Okey, sekali lagi, kalau kita nak tentukan dia punya bentuk, sama ada dia makrifah atau nakirah, kita tengok kalimah yang Pertama. kalau kita nak tentukan jantina, kita tengok kalimah yang Pertama. Awal. awal. Yes, macam tu je. Kalau nak tentukan apa tu? Bentuk, kita tengok yang kedua. Kalimah yang kedua. Nak tentukan jantina, kita tengok kalimah yang pertama. Yang awal. Bilangan, kalau bilangan kita tengok yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang awal ataupun yang Awal. Yang awal juga, betul. Kita tengok yang awal. Kalimah awal. Jadi dalam hal ni, kalimah awal itulah dia punya head noun. Kepala nama tu, kata inti tu. Jadi kita terjemahkan. Macam mana nak terjemahkan? Masjid. Kita dah nampak kat sini kan? Dia 3 plus. Masjid. Bagi Allah. Bagi tu dalam kurungan. Bagi Allah. Masjid bagi Allah. Masjid semua kepunyaan Allah. Rumah Allah kan kita selalu cakap. Rumah Allah. Rumah bagi Allah. Allah punya. Bumi Allah. Samanan qalilan. Okey, kita cuba satu-satu. Ini frasa apa? Frasa sifat. Betul. Bentuknya Am. kalau frasa sifat, tengok dia mesti mengikut. Dia sama je. Am, kalau yang pertama ni am, sini pun am. Jantina, betul? Jantina? Lelaki. Bilang Lelaki. lelaki. Bilangan Satu. fitnatuka. Okay, sorry. Ni terjemahan dia apa tadi? Samanan Harga yang sedikit. tambah Yang sedikit. yang. Dia kena tambah yang lah. Yang sedikit. Menunjukkan dia tu sifat. Dia tambah yang. Yang tu tak ada kat situ. Tapi tambahkan fungsi nahu. Fitnatuka. Jadi ada 2 kalimah dekat sini. Fitnah dan tambah dengan ka. Fitnatuka. Fitnatuka kat bawah. Frasa Mudhaf ilaih. Oh, tu dia. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. ilai. Bentuknya Khas. Khas. Dhamir. ka ni isim mabni yang khas lah. Dia makrifah. Isim dhamir semua makrifah. Ni reiteration ni. Pengulangan. Is okay. Saya suka je ulang-ulang. Dah banyak kali ulang pun. Ka isim mabni. Tak apa. Jangan risau. Saya segan. Teacher dah banyak kali ulang. Saya tak ingat. It's okay je. Sebab Quran tu tak belajar Quran dapat dan lelaki ke perempuan. Tengok pada kata dasar. Perempuan. Fitnah. Gambar buta. Nampak tak saya dah penggal fitnah. Fitnah. Kita penggal dia. Bila kita penggal nanti kita nampak ada kalimah asal tu. Fitnah. Kan? Fitnah ialah isim muannas, perempuan. Bilangan 1. Bagus. Terjemahan? Fitnah ujian. Ujian bagi kamu ke engkau? Engkau. Kalau kamu kum. Kalau kamu menunjukkan banyak ialah kum. Rabbihim
Pun ada dua. Dia punya frasa apa? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Ya, bentuknya Khas. 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 Dhamir. sekarang dia, yes. Jantinanya Lelaki. Lelaki. bilangan Seorang. satu. 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 Rabbi. Rabbi, terjemahan Rabb, Tuhan. Tuhan. kan. Him, tertambah Mereka. Bagi mereka. Bagi mereka. Bagi ni menunjukkan kepunyaan lah. Li, possession. Li. Tuhan bagi mereka. Okay, saya pergi kepada seterusnya. Tijaratuhum. Tadi kita dah jumpa juga dalam contoh. Sekali lagi. Frasa tijaratuhum adalah frasa Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Betul. Jantina, bentuk Khas. jantina perempuan. Perempuan. Tijarah. Apa dia? Marbutah. Ada tamar butah. Kalau kita pisahkan, kita akan nampak dia tamar butah. Tijarah. Bilangan satu. Satu. Maksud dia, dulu ada satu program dekat TV RTM. Tijarah. Perniagaan. Perniagaan. Bagi mereka. Kalau kita ingat cerita tu, kita ingat terus maksud. Waktu dalam Quran kita tak perasan. Okey. Ini perniagaan. Tijarah, perniagaan. Bagi mereka. Bagi mereka. Ilahan wahidan. Ilahan. Hidan. Sifat. Sifat. Right. Bentuk. Bentuk. Nakirah. Saya dengar jawapan dekat sini dulu dalam kelas ni. Ada yang kecil sekali dia menjawab laju je. Jantina. Lelaki. Lelaki. Satu. Satu. Terjemahan. Tuhan yang satu. Tuhan Hidayah. betul. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tuhan yang esa pun boleh. Terus tahu nampak siapa tu. Tuhan yang esa. Allah. Qiradatan khasiina. Jadi ini frasa apa? Main. Mudhof ilaih. Main. Kita nak tengok dia mudhafun ilaih. Dia ada tak isim cacat? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dia adalah sifat. Dia frasa sifat. Sebab mudhafun ilaih dia mesti isim cacat. Di awal kalimah dia tu, kalimah awal isim cacat. Ni tak cacat, sempurna. Jadi Sifat. dia sifat lah. Bentuk dia Bentuk. jantina dia Perempuan. Perempuan. bilangan dia Satu. banyak. Banyak. 3 plus. Oh, dia ada yanun belakang. Okey, sebab apa? Ada Sebab yang ya, betul. Yanun berbaris fathah di akhir kalimah. Sebab dia sifat. Jadi dia nak kata dia tiru, dan kat sini dia hanya meniru dari segi nakirahnya. Ini nakirah, ini pun nakirah. Qiradatan khasiin. Tapi dia tak perlu meniru untuk benda selain daripada manusia ni. Dia kadang-kadang dia longgar sikit. Bukan longgar. Macam kita kena fleksibel. Macam ni dia ceritakan pasal ni sifat yang ini menunjukkan kera-kera. Banyak. Qiradatan maksud dia kera-kera. Ataupun beruk-beruk. Kera-kera yang hina. Dan kita tak boleh pula terjemah dia kera-kera sekalian yang hina. Sekalian yang hina boleh, tapi kita tak boleh terjemah yang orang-orang yang hina. Dia tak kena. Jadi memasukkan hina tu, dia nak tiru ni banyak je. Dari segi yang kera-kera yang hina. Understood? Ni frasa sifat. Kera-kera yang hina. Ma'ahum. Nama. Mudhof Mudhaf ilaih. ilaih. Nama. Mudhafun ilaih. Bentuk Khas. jantina. Lelaki. Bilangan Satu. kita nak cakap pasal perkataan ma'a ni maksud dia bersama. Bersama Bersama bagi mereka.
Ya, bila dia ada je dia mudhafun ilaih, kita tambah bersama bagi mereka. Mereka. Okey, soalan. Kalau kita nak tentukan bilangan, untuk bilangan kita tentukan pada mudhaf tu, yang tu. Awal. Yang awal, kalimah awal. Sebab dia kata inti. Dia bukan sifat. Kalau sifat dia kena ikut, tapi kalau mudhaf kita nak tentukan tu, kita tengok apa dia punya topik tu, dia punya head noun tu. Ya? Okey. Baqaratun faridun. Sifat. 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 Jadi sifat untuk Am. jantina, Perempuan. Perempuan. bilangan Satu. Satu. Baqaratun apa? Lembu. Lembu betina. Betina. Ekor betina. Betina. Faridun Yang tua. yang apa? Tak tahulah Faridun, teacher tahu Ya. yang je. Saya tahu tambah yang. Okay, that is what I want. Kalau kita saya tahu kena tambah yang je, tapi saya tak tahu Faridun. It's okay. Yang itu yang saya nak tu. Okay, ni kita tambah yang. Lembu betina yang tua. Tua. Faridun tu tua. Bila sifat ni dia bila bukan manusia kan, dia selalu dia tak perlu sangatlah. Dia tak perlu macam tambah butah juga. Ataupun perkataan tu sendiri dah maksud perempuan. Dia macam tu. Kulli syai'in. Frasa apa? Nama. Frasa sifat ke mil mudhafun ilaih? Nama. Frasa nama. Nombor 9. Bentuk dia? Am. Betul, bentuk dia am. Kita tengok yang kedua. Kalau nak tahu dia am ataupun had. Jantina? Lelaki. Bilangan? Seorang. Satu. Mufrad mudhaf. Satu tapi menunjukkan maksud banyak lah. Satu je kalimah tu. Maksudnya tiap-tiap, sebab kalimah dia ialah tiap-tiap. Tambah apa? Tambahan tu yang nak dengar tu? Yang. Daripada sesuatu. Daripada sesuatu. Bagi pun boleh. Kalau kulli syai' ini bagi pun boleh. Ada pun boleh. Fi pun boleh. Everything boleh yang ni. Tak ada kata satu salah. Faham Ya. Al-hayati dunya sifat. Sifat. Khas. Jantina? Jantina. Perempuan. Perempuan. Bilangan? Satu. Ramai. Banyak. Ya, Banyak. Bukan ta tu memang perkataan ni bukan alif nak cakap alif dia bukan. Dia bukan macam tu. Kalau ta tu mesti ta terbuka tu. Bukan ni. Tamar butah, bukan tamar butah. Maksud saya dia mesti ta taknis tu, ta terbuka. Al-hayati jadi terjemahan dia Kehidupan. nak taruh Dunia. dunia ke? Akhirat. Bagi. Bagi dunia. Dunia. Tak boleh bagi sebab sifat. Ayat. Dia ni Kehidupan. kehidupan Itu. dunia je lah. Dunia itu. Tak apa, kehidupan dunia itu boleh, ataupun kehidupan yang kehidupan yang dunia. Kehidupan. Tapi kita dapat understood bila perkataan ni maknanya dia adalah satu frasa sifat kan. Frasa sifat ni maknanya kita terus selalunya kita kata kehidupan dunia. Yang ini dah biasalah kehidupan dunia. Boleh tak kita terjemah materialism? Tak boleh. Kita ambil yang tu je. Kita ambil yang basic je. Dalam tak boleh. Tak perlu letak. Duniawi. Kalau orang cakap ni kehidupan duniawi lah. Nak jadikan dia sifat tu. Yang itu kalau ada letak fi, kita terjemah fi. Kehidupan di dalam dunia. Tapi ni tak ada. Dia memang satu frasa yang merujuk kepada macam kita boleh buat ni kan, maksudnya kita boleh buat ni sebagai satu huruf besar lah kalau dalam bahasa kita, kehidupan dunia itu, tidak lain. Okey, dunia, perkataan dunia memang selalunya dia memang
muannas ya, walaupun dia tak ada tanda-tanda muannas. Dunia. Macam hadis Nabi kata tu, ad-dunya mal'unah. Dunia itu adalah tercela. Mitsaqakum. Mitsaqakum apa dia? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, bentuk Khas. khas. Jantina Lelaki. lelaki. Bilangan 1. Mitra apa maksud dia? Janjian. Dan Janjian. tambah bagi. Bagi kalian. Ni kita tengok konteks. Kadang-kadang bagi kamu, kadang-kadang daripada kamu. Dia boleh jadi 2. Perjanjian dalam kamu belum jumpa lagi. Saya tak pernah jumpa dalam Quran lah. Okey, ada banyak lagi latihan ni. Cuba kena ambil masa sikit buat. Boleh ke? Besok minggu depan baru kita buat semula. Ke nak buat sekarang? Buat sekarang. Saya tak nak. Habiskan tak apa. Dan nak dekat waktu ni tak apa Baik, saya ambil yang kanan sekali atas daripada skrin. Adukum mubinun. Frasa? Sifat. Untuk jantina Lelaki. laki. Bilangan 1. 2 kata dia laju je. Jadi hanya 1. adu tak tahu. Okey, yang perlu tambah apa? Yang. Tambah yang. Jadi adu bukan permusuhan. Permusuhan lain pula kalimah dia. Ini musuh saja. Musuh yang nyata. Jadi dia tambah yang. Anfusahum. Rasa Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. untuk Khas. khas. Jantina Lelaki. perempuan. Perempuan. Sebab jamak taksir. Jamak taksir ya. Anfus semalam kita tengok jamak taksir. Okay. Jadi jamak dah tahu dah, teacher dah sebut jamak taksir. Sebut je lah. Jadi tambahan dia apa? Tambah Apa? Kalau mudhafun ilaih kita tambah apa? Min ke fi ke li? Ada 3. Dah bagi. Kita tambah bagi. Jadi anfus ni maksud dia? Diri. 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 Tak ingat lagi tak apa. Tapi selalu jumpa dalam Quran. Malam ni baca Quran. Saat lagi lepas Zuhur baca Quran mesti jumpa. Lepas tu mesti rasa saya dah tahu perkataan ni. Diri bagi him Bagi mereka. Ayyul fariqaini rasa mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Bagus. Bentuk khas. Baik, jantina Laki. bilangan Dua. Terbaik. Yang manakah? kita tengok inti dia. 1 daripada 2 bahagian. Ini kita tambah daripada ataupun dari. Ayu mana satu? Maknanya kita ambil mana satu. Ayu ni selalu maksud dia yang mana satukah? Ayul fariqain. Jadi 1 daripada 2. pada 2 fariqain, 2 puak, 2 bahagian, 2 puak, 2 bahagian pun boleh. Yang mana satu daripada 2 puak. Macam itulah maksud dia. Okey, seterusnya Al-Masjidil Haram. Bentuk khas. Jantina Lelaki. bilangan 1. Masjid yang haram. Betul. Tapi yang terus je terjemahan dia besarkan. Buat huruf besar. Masjidil Haram. Tak payah terjemah. Semua ni adalah dalam kalau kita terjemahkan maksudnya Masjidil Haram. Dia memang maksud dia tu namalah. Tapi dia terdiri daripada perasa sifat sebenarnya ya. Masjid yang diharamkan perbuatan yang
Tak boleh. Yang maknanya benda-benda yang suci, masjid yang suci. Haram ni lagi satu maksud dia suci. Masjid yang suci. Boleh juga. Haram tu. Haram tu maksud dia suci lah. Kita maknanya dia tak ada benda yang haram. Dia disucikan. Muharramun. Ada maksud diharamkan tu tak boleh ada benda-benda yang maksiat. Ada haram macam itulah. Tapi kita kena tengok benda yang nak dicerita tu kan. Hadzil unsayain. Rasa apa? Haramain dua. Mudhaf ilaih. Hadzil unsayain. Sifat ke mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih. Somebody dah jawab. Alhamdulillah. Bentuk? Tas. Jantina? Lelaki. Lelaki. Bilangan? Satu. Satu juga. Hadzil maknanya satu bahagian. Ini cerita pasal pembahagian harta. Hadzil unsayain, satu daripada dua anak perempuan. Satu bahagian daripada dua anak perempuan. Nak familiarkan je kita. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ni mesti isim cacat. Mesti dia bersandar kepada isim yang sempurna. Jadi terjemahan dia tu kena tambah min, fi ataupun li. Daripada, dari atau daripada, pada ataupun bagi. Tiga ni je. Khatayakum. Khatayakum. Has. Ni. M. Has. Jantina? Perempuan. Khatayakum. Jamak taksir. Jamak. Khatayakum. Perempuan. Kesalahan. Khataya kesalahan-kesalahan kan? Ya. Kesalahan. Tadi tambahan dia apa? Bagi. Bagi mereka. Daripada pun boleh. Kesalahan daripada kamu. Tapi macam tak sesuai. Ni nak ceritakan kau punya mistake. Kau punya salah. Kamu punya salah. Jadi kesalahan. Jamak taksir ni kadang dia satu perkataan ni dalam bahasa Arab dia boleh datang dengan beberapa version. Maknanya kadang-kadang khataya pun jamak untuk kesalahan. Ada juga khati'atu pun dia menjadi jamak juga untuk kesalahan. Jadi cerita dia kesalahan ni sentiasa dalam bentuk jamak. Banyak. Siratum mustaqimun. Sifat. Am ke has? Jantina? Lelaki. Bilangan? Satu. Satu. Jalan yang lurus tu satu. Lalunya satu je. Macam betul. Tapi ni memang dalam Quran macam tu. Kesalahan banyak. Contoh kegelapan. Dalam Quran kegelapan zulumat sentiasa dalam plural. Sentiasa dalam bentuk jamak. Kalau nur pula sentiasa dalam bentuk satu. Hudan pun satu. Dia tak akan ada lain. Itulah konsep dia tu. Menyeluruh. Siratul mustaqimun. Jalan. Tambah apa? Yang benar. Yang lurus. Kita tambah yang. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. As-salatil usta. As-salatil Sifat. sifat. Khas. Jantinanya? Perempuan. Perempuan. Satu. Salat usta. Maknanya kita tambah apa? Astagfirullah. Solat. Yang. Solat. Yang. Solat. Kita gunakan tak apa. Solat yang pertengahan. Pertengahan. Solat yang pertengahan. Gitu je. Dia meniru. Tapi ada juga yang kita belajar dalam kaedah satu ni, bentuknya ta marbutah tu isim perempuan. Tapi sebenarnya bila ada alif maksurah macam ni, dia pun biasanya menunjukkan perempuan. Biasanya, tak semua, biasanya. Ada juga yang tak. Sifat tu dia menirulah. Al-al. Tapi ada huruf illah, kadang-kadang dia tak boleh jadi wusti pula. Dia jadi wusta juga. Dia macam perkataan hudan. Kita tak pernah jumpa hudun kan? Kita tak pernah. Kita jumpa hudan juga. Minal huda. Dia tak pernah jadi minal hudi. Tak boleh.
Dia tak akan berubah lah. Itulah nama yang huruf cacat pula. Ini tadi isim cacat. Ini huruf cacat, huruf illah. Okey ya. Jadi ini pelajaran hari ini frasa nama dan frasa sifat. Jadi kat sinilah kita ni kalau pasal kita risau tentang kosakata, sebenarnya kat sini banyak. Ini kita dalam page ni nanti saya kongsikan ini perkataan ni paling banyak dalam Quran. Jadi kalau kita dapat kuasai perkataan-perkataan ni je pun kita boleh lihat perubahan dia dengan baris dan sebagainya. Kita kuasai yang ni je pun insya-Allah kita dah adalah bersedikit bekalan untuk mula menterjemah Al-Quran yang kita baca ni. Bilangan ini nombor adalah bilangan ini nombor ni adalah bilangan berapa kali dia appear dalam Quran. Macam ni. Takkanlah kita dengar 900 kali kita tak ingat lagi Tuhan apa. Macam itulah. Jadi kita tinggal macam ni kan. Kita memang tinggalkan bila kosakata tak ada baris. Jadi kalau kita bubuh baris, contohnya kita kata nakirahkan dia. Ardun. Itu yang default lah, ardun. Sekarang kalau dia makrifah macam mana pula? Okay, al-ardu. Kita buatlah al-ardu tambah alif lam. Jadi perkataan yang sama kan. Atau kalau dia jadi kita tambah dia dengan dhamir, contohnya arduna, itu tambah arduna. Jadi ini isim cacat tadi dia jadi isim cacat. Jadi kita kata arduna, bumi kita tambah apa? Kita tambah apa? Kami, bagi kami. Kalau dia sekarang isim cacat dengan isim sempurna. Dhamir tu kita tambah apa? Kalau dia sekarang ni MIL. Tambah. Dah boleh terjemah tak? Bumi bagi mereka. Kami. kami. Kami nahnu. Arduna. Macam itulah. Okey, kalau yang ni pula qaumi. Jadi kita kata kita tambah depan dia min. Jadi kita nak baris apa? Qaumi. Kalau qaumi ni tak sempurna, maknanya kita tambah lagi ni. Tambah apa? Min qaumihi. Dia ni satu frasa mudah mulai. Dhamir hi-nya. Jadi kini kita tambah baginya daripada kaum baginya. Okey, tak apa, nanti kita akan ulang lagi yang ni, tapi buat masa ni macam inilah saya tinggalkan dulu dengan perkataan kosakata dan juga tadi latihan boleh go through dan boleh cuba cari mudhafun ilaih di dalam Fatihah dan cari juga frasa sifat dalam Fatihah ni. Cuba tengok dan cuba terjemahkan. Buat sikit-sikit. Kalau tak tahu kosakata tak ada masalah. Yang penting tahu nak tambah apa ni sebab nampak ada mil. Jadi kat sini terjemahan dia kita tambah apa? Bismillahi kita tambah bagi. Correct. Dengan nama bagi Allah. Lepas tu ni nak tambah apa? Ar-Rahman ni tambah apa? Yang. Yes. Lepas tu Ar-Rahimi tambah apa? Yang juga. Pasal kat bawah pun dah cerita dah bagi tahu frasa sifat. Kalau frasa mil tambah biar bagi atau fi atau li. Jadi lepas tu cuba terjemahkan satu ayat dengan ni dah tahu dah belajar dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Katalah kita tersalah kan, kita tulis kat sini yang Maha Pengasih ke, kita tulis Maha kita kata kat sini Maha Pengasih contohnya. Kita tulis kat sini kita tak tahulah pendek kata kita nak check macam mana. Kat sini kita tulis Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita rujuk pula pada mushaf kita ni. Bila kita rujuk sini, tengok betul tak jawapan saya. Buat satu-satu. Bila buat satu-satu, nanti kita nampaklah. Oh, yang ni betul. Betul. Ini salah. Okay, betul kan yang ni je? Macam itulah cara dia nak buat latihan. You must start. Siapa cepat dia dapat. Siapa nak jadi rakan saya, jadi rakan pembimbing dia kena buat.
Dia kena buat nanti saya semak. Habis je daripada ni tak boleh stop lah. Maknanya kena terus. Okay, Ustazah saya nak semak. Teacher saya nak semak. Saya punya terjemahan. Betul ke tak? Semakkan buku, kemudian semakkan lisan. InsyaAllah. Okay, tahun lepas dah challenge tu dah ramai yang dapat dan dah mengajar pun buku ni. Di tahun ni insyaAllah saya harap adalah sambutan cubalah buat. Okey, baik. Jadi kita dah selesai bab ni tadi. Boleh saya tinggalkan dengan jawapan ke nak saya bagi kosong je? Ada jawapan ni? Bagi jawapan. Ada jawapan lah. Baik. Nak Jadi rujuk. insyaAllah kelas kita hari ni minta maaf terlebih kurang saya bercakap. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kita akan sambung lagi insyaAllah minggu depan. Jangan berhenti ujung minggu ni walaupun kita tak ada kelas, tapi harapnya teruskanlah ulang kaji. Jadi bila ada soalan silakan forward ke saya. Ni sekarang dah sepi, awal-awal itu ramai juga tanya-tanya. Ni dah kurang dah. Semua dah penat berpuasa ke? Wallahualam. Mungkin dah sibuk lah kan, dah dekat-dekat dah seminggu kita puasa. Baik. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.